padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu asal ke tempat penuh beribu. Politik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama orang kami tak masuk akal. Mari join sekali pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember inside kita, remember about your study. Cause that way, only way how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember inside kita, remember about your study. Cause that way, only way how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pada air. We trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember inside kita, remember about your study. Cause that way, only way how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember inside kita, remember about your study. Cause that way, only way how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi dan selamat datang ke siaran langsung Lahazon Education pada hari Isnin pada jam 10.30 pagi. Okay, selamat datang ke live Lahazon Education. Okay, yang sedang menonton di Facebook dan juga di YouTube, selamat datang saya ucapkan. Okay, hari ini kita bersiaran secara langsung di dua platform, iaitu di YouTube Lahazon Education dan juga di Facebook Lahazon Education. Okey, kita kumpul dulu ramai-ramai penonton. Hari ini Teacher Rafiza akan kongsikan serba sedikit khas untuk pelajar di sekolah menengah. Okey, jadi ibu bapa yang sedang menonton boleh ajak anak-anak bersama, boleh ajak juga ibu bapa yang lain kenalan anda dengan share link live Lahazon ini yang sedang bersiaran secara langsung ini kepada kawan-kawan, kepada kenalan anda dan juga saudara mara. Okey, yang sedang menonton saya di Facebook dan juga di YouTube, boleh minta komen ke adakah saya jelas, adakah video saya nampak jelas ataupun suara saya jelas, atau mungkin ada lagging ke ataupun saya nampak sedikit blur. Blur kat sini maksud dia gambar tu tak berapa jelas atau tak berapa clear atau kamera terlalu jauh. Okey, pada pagi Isnin ini Teacher Rafiza akan membuat sedikit perkongsian tentang bagaimana nak skor kertas 1 bagi bahagian matching gap test. Okey, soalan ini khas. Live ini khas untuk para pelajar yang berada di sekolah menengah bermula di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, hari ini kita akan kupaskan satu persatu bagaimana teknik dan cara untuk skor 6 markah di matching gap. Okey, ramai yang tanya kenapa pilih matching gap, sebab ada yang kata matching gap adalah bahagian killer di dalam kertas 1 soalan pemahaman bahasa Inggeris bagi pelajar sekolah menengah. Okey, so hari ni kita nak buang perkataan killer tu supaya dia menjadi satu bahagian yang sangat senang untuk di skor. Okey.
Kita tengok kat sini. Okay, let me share screen first. Kita share dulu screen. Okay. Okay, hari ni kita akan kongsikan tentang tips dan teknik skor markah penuh soalan gap text. Okay, sebentar, dia ada stop subtitle dulu. Okay. Hari ini Teacher Hafiza akan kongsikan sedikit tentang tips dan juga teknik untuk skor markah penuh dalam soalan matching gap ataupun gap text. Okey, kalau untuk para pelajar di sekolah menengah, itu sekolah menengah rendah, itu yang berusia antara tingkatan 1 sehingga tingkatan 3, matching gap text ini berada di bahagian yang kelima, yang mana soalan 35 hingga soalan 40. Manakala untuk pelajar tingkatan 4 dan 5, soalan ini berada di bahagian yang ketiga di dalam kertas soalan kertas 1 bahagian pemahaman bahasa Inggeris. Okey, sebelum Teacher Hafizah pergi ke slide seterusnya, okey, boleh Teacher Hafizah tahu ada tak pelajar sekolah menengah di sini yang sedang menonton ataupun ibu bapa yang ada anak-anak di sekolah menengah di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 yang sedang menonton siaran langsung pada pagi ini. Jika ya, kita kena tengok live pada pagi ini. Sebab apa? Hari ini Teacher Hafizah akan kongsikan tentang bagaimana nak skor untuk soalan yang dianggap killer, untuk soalan dan juga bahagian yang dianggap killer bagi sesetengah pelajar di bahagian 1 kertas 1 bahasa Inggeris. Okey, tanpa melengahkan masa, kita ke slide seterusnya. Okey, hari ini kita akan kupaskan dan juga bincangkan tentang matching gap text. Okey, sebelum tu, ibu bapa yang sedang menonton atau tuan puan atau para pelajar sendiri yang sedang menonton ini, tahu tak matching gap text ni soalan dia macam mana? Ingat lagi tak jenis soalan dia macam mana? Jom kita tengok satu persatu. Okey, mula-mula kita tengok dulu introduction to gap text, pengenalan kepada gap text yang mana 6 sentences have been removed from the text and jumbled up. Okay, untuk gap text ini dia bagi satu petikan, yang mana dalam petikan tu lebih kurang ada 6 perenggan dan 6 ayat, dan 6 ayat telah di-remove, telah dibuang daripada bahagian-bahagian tertentu di dalam petikan tersebut. Okey, ada 6 ayat yang telah di-delete dan juga dibuang. Okey, yang mana ayat-ayat yang di-delete itu ataupun dipadam itu, anak-anak kita yang sedang menuntut di sekolah menengah perlu pilih ada 8 jenis pilihan jawapan untuk dimasukkan ke dalam 6 pilihan soalan. Okay. 6 sentences have been removed from the text and jumbled up. Seterusnya, there will be 2 extra sentences in the answer options that you do not need to use. Okay, ada 6 ayat yang telah dibuang dan pilihan jawapan yang diberikan kepada pelajar ialah 8 pilihan ayat, yang mana ada 2 pilihan ayat yang para pelajar tidak perlu gunakannya. Okey, nampak tak dekat situ dia nak mengelirukan para pelajar. Sebab tu ramai anak-anak kita ibu ayah yang banyak mereka cakap bahagian ini merupakan soalan killer untuk mereka. Okey, boleh? Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, apa tujuannya adanya soalan jenis gap text ini? Okey, tujuannya ialah gap text questions evaluate your ability to connect ideas. Maksudnya kita nak test, kita nak uji kemahiran para pelajar, kemahiran anak-anak kita, kemahiran adik-adik kita di sekolah menengah yang bermula di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, nak test kebolehan mereka untuk menghubungkan sesuatu isi dan juga sesuatu idea. Contoh, dia bagi satu petikan,
Ayat pertama diberikan, ayat kedua tiada, dan ayat ketiga baru diberikan. So dia nak test para pelajar macam mana para pelajar boleh berfikir ataupun nak test kemahiran mereka berfikir dalam menghubungkan sesuatu ayat dan juga idea. Okey, itu sebenarnya tujuan kenapa gap text ini diadakan. Boleh? So dalam kertas satu ni dia dah cukup lengkap untuk kemahiran berfikir. Iaitu bahagian yang pertama, kalau kita tengok kemahiran mereka memilih jawapan yang betul, B, kemahiran grammar, dan yang ketiga pula kemahiran mereka untuk memindahkan maklumat, dan seterusnya ialah kemahiran mereka untuk menghubungkan sesuatu ayat dan juga idea. Okey, kita tengok lagi apa tips-tipsnya. Okey. Tips to answer this part. First tip is read the instruction given carefully. Okey, yang mana dalam mana-mana soalan pun ya, para pelajar dan juga ibu ayah perlu ingatkan anak-anak dekat rumah, bila mereka melakukan sesuatu latihan, perkara pertama yang mereka perlu ingat, yang mereka perlu bear in mind ialah read the instructions given carefully. Kita kena baca arahan dia. Contoh, kalau kita nak jawab sesuatu soalan, tanpa kita baca dia punya arahan dia, terus kita lakukan jawapan tersebut, berkemungkinan soalan tanya lain, jawapan yang kita berikan tu adalah berbeza. So yang paling penting, the most important is that you have to bear in mind ialah read the instructions given carefully. Kita kena baca arahan ni. Okey, nak baca arahan ni tak sampai 1 minit pun. Dalam lebih kurang 30 saat macam tu sahaja untuk kita spend masa untuk membaca arahan yang telah diberikan. Okey, kalau arahan yang kita tengok untuk matching gap text ialah, okey, arahannya ialah you are going to read a story. 6 sentences have been removed from the story. Choose from the sentences A until H to fit each gap 35 until 40. There are 2 extra sentences which you do not need to use. Ini adalah arahan untuk gap text bagi pelajar sekolah menengah rendah, iaitu di tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kalau di sekolah menengah atas, contoh macam tingkatan 4 dan 5, soalannya adalah berbeza pada nombor soalan sahaja. Kalau soalan untuk menengah rendah, tingkatan 1 hingga 3, matching gap text ialah pada 35 hingga 40, manakala untuk SPM ialah di soalan bahagian yang ketiga. Boleh? Okey, kalau kita tengok kat sini, dia kata kat sini arahan yang diberikan ialah you are going to read a story. Dalam arahan yang diberikan, perkara kedua yang kita perlu lakukan ialah para pelajar, ibu bapa perlu ingatkan anak-anak di rumah untuk cari keyword dalam arahan tersebut. Sebagai contoh, dalam soalan ini dia kata you are going to read a story. Boleh? Format soalannya diberikan ialah story, itu cerita. So para pelajar perlu gariskan ataupun bulatkan cerita. Boleh? Jadi kata kat situ 6 sentences have been removed from the story. 6 ayat telah pun dipadam ataupun dibuang daripada cerita. Pilih daripada ayat A sehingga H untuk to fit each gap, untuk memenuhkan soalan 35 hingga 40. Okey, terdapat 2 pilihan ayat yang mana para pelajar tidak perlu gunakannya. Apa dia punya tujuan yang mana kita bagi 2 pilihan ini? 2 pilihan ini ialah untuk mengelirukan para pelajar. Tapi tak apa, hari ini Teacher Hafiza akan kongsikan tips yang sangat mudah untuk para pelajar skor dengan mudah 6 markah di bahagian ini. Boleh? Okey, itu adalah tips yang pertama yang mana read the instructions given carefully. Ingat mana-mana latihan, mana-mana soalan mana-mana subjek, apa yang para pelajar perlu buat, ibu ayah perlu ingatkan
perlu ingatkan yang ini ialah para pelajar perlu membaca arahan terlebih dahulu sebelum melakukan sesebuah jawapan. Boleh? Okey, kita ke seterusnya. Tips yang kedua ialah read the entire passage from start to finish. Okey. Okey, kita tengok kat sini kita tengok komen dulu. Ada komen daripada Coach Nisdaud dan juga Puan Yuri Utami. Hai Teacher Hafiza. Assalamualaikum Teacher Hafiza. Waalaikumsalam. Selamat datang ke siaran langsung saya pada pagi ini. Hari ini kita akan kongsikan, kita akan kupaskan tentang strategi menjawab soalan matching gap text, yang mana bahagian ini adalah soalan killer di pelajar sekolah menengah. Okey. Untuk matching gap text ini dia ada untuk pelajar tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Cuma apa yang berbeza ialah kedudukan bahagian sahaja. Seperti yang saya telah nyatakan sebentar tadi, kalau pelajar tingkatan 1 hingga 3, soalan ini berada di bahagian akhir. Manakala kalau untuk SPM tingkatan 4 hingga 5, soalan ini ataupun bahagian ini berada di bahagian yang ketiga. Okey, ada komen daripada Yuri Utami. Gap text ni penulisan ke? Tidak puan. Okey, gap text ini merupakan satu bahagian dalam soalan pemahaman bahasa Inggeris, yang mana dia di kertas 1. Okey, gap text ni dia uji pelajar untuk memantapkan lagi kemahiran berfikir dalam menghubungkan sesuatu ayat ataupun idea. Okey, boleh Puan Yuri Utami? Okey, gap text ini bukan penulisan, dia adalah di bahagian soalan kertas 1 which is soalan pemahaman. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tips yang kedua, tadi kita dah tengok tips yang pertama which is tip yang pertama ialah belajar perlu read the instructions given carefully. Para pelajar perlu baca arahan yang telah diberikan supaya nanti kita tidak terpesong daripada soalan yang sebenar. Okey, yang kedua ialah tips yang kedua ialah read the entire passage from start to finish. Kita kena baca, para pelajar perlu ambil sedikit masa dalam lebih kurang 1 hingga 2 minit untuk membaca keseluruhan petikan yang telah diberikan. Okey, apa tujuan dia? Okey, kita tengok kat sini apa tujuan. Okey, apa tujuan para pelajar perlu membaca keseluruhan petikan? Yang sedang menonton boleh bagi komen kenapa, apa tujuannya, apa tujuan supaya para pelajar di rumah ataupun semasa menjawab soalan ini perlu membaca keseluruhan petikan. Kalau kita tengok just baca ayat sahaja kan? Okey, agak-agaknya kenapa para pelajar mesti membaca keseluruhan petikan sebelum menjawab sesuatu soalan? Okey. Daripada Puan Yuri Utami, untuk tahu konten. Untuk tahu konten tentang apa? Okey. Untuk tahu konten betul, ya. Tapi tahu konten tentang apa? Jom kita tengok. Okey, apa tujuan tips ini ialah supaya nanti bila para pelajar bila dia menjawab tadi, dia tidak terpesong. Contohnya, bila dia dah baca keseluruhan petikan, dia dapat gist daripada petikan tersebut. Dia dapat panggil rough idea tentang petikan yang telah diberikan. So mungkin dia boleh setkan terus petikan ini tanya tentang soalan recycling sebagai contoh. Boleh? Okey. Sekejap. Okey, kita tengok lagi komen. Ya, untuk tahu konten. Terima kasih Puan Yuri Utami. Seterusnya kita tengok read the entire passage from start to finish. Berapa banyak dia punya petikan? Petikan dia 1 sahaja. Jom kita tengok berapa banyak patah perkataan dan juga perenggan. Okey. Ini adalah salah satu contoh untuk soalan matching gap text.
Kalau kita tengok petikannya memang banyak, tapi soalan ini sangat senang. Kenapa senang? Sebab satu soalan ataupun satu ruangan kosong hanya ada pada satu perenggan sahaja. Okey, sebagai contoh ada 6 perenggan, ada 6 paragraph dan juga ada 6 tempat kosong. Ada 6 tempat kosong untuk kita penuhkan ataupun untuk kita isikan. Ini adalah contoh kepada soalan matching gap text. Okey, boleh? Okey, daripada Coach Nis Daud nak tengok flow of idea. Ya, betul Coach Nis. Yang mana kalau kita ibu bapa perlu ingatkan, ingatkan kepada para pelajar bila kita nak baca petikan dia. Okey, antara sebabnya ialah daripada Puan Yuri Utami untuk tahu konten, nak tengok flow of ideas dan sebagainya. Boleh? Okey, terima kasih Coach Nis. Okey, kita tengok pula kat sini. Ini adalah salah satu contoh soalan tentang matching gap text. Okey, yang mana para pelajar, yang mana ibu bapa tak pernah tengok, tak pernah tahu selama ni. Ini adalah rupa soalan untuk bahagian matching gap text yang anak-anak kita perlu hadapi. Perlu jawab pada bahagian 5 untuk kertas 1 bahasa Inggeris. Okey. Seterusnya. Okey, tips yang ketiga. Okey, tips yang ketiga ialah apa yang para pelajar perlu lakukan ataupun apa yang ibu bapa perlu maklumkan kepada para pelajar ataupun anak-anak di rumah ialah read the sentences that come before and after the missing paragraph. Contoh, bila pelajar tadi dah baca keseluruhan petikan, dia dah dapat rough idea. Okay. Nak dapatkan jawapan yang lagi tepat untuk setiap satu-satu soalan, apa yang pelajar perlu lakukan ialah read the sentences that come before and after the missing paragraph. Sebagai contoh, okey, apa yang kita perlu lakukan yang seterusnya ialah pelajar perlu membaca ayat yang datang sebelum tempat kosong dan juga selepas tempat kosong. Boleh? Contoh kat sini dia bagi kat sini ialah dia dah bagi terus ada ayat sebelum tempat kosong dan juga ayat yang datang selepas tempat kosong tersebut. Boleh? Okey, kita tengok lagi. Okay, tips to answer this part yang keempat ialah tips number 4 ialah pay special attention to pronouns and subject verb agreement when choosing a paragraph for the missing section. Sebagai contoh, kalau dalam karangan tersebut ada pronouns tentang he. Sebelum tempat kosong tadi dia ada pronouns he, yang mana menunjukkan dia seorang lelaki. Kita perlu pilih dekat bahagian jawapan pula, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu pilih mana-mana jawapan yang tidak berkaitan dengan he, dengan pronouns he, kita perlu eliminate dia. Okey, apa maksud eliminate? Eliminate ialah buangkan yang pilihan jawapan yang tersebut. Kenapa? Okay, bila pronouns dia dah tak berkaitan dengan he, iaitu dengan dia seorang lelaki, jawapan ini tak berkemungkinan adalah jawapan yang ada di pilihan, yang ada di tempat kosong tersebut. Boleh? Okay. Kita kena pay special attention to pronouns and subject verb agreement. Subject verb agreement ni macam mana pula? Okay, kita kena tengok jenis ayat yang diberikan. Kalau ayat dalam past tense, so past tense lah jawapannya. Boleh? Okay. Okay, kita dah ada 4 tips, yang mana yang pertama tadi ialah, okay, kita ulang semula. Tips yang pertama ialah pelajar perlu baca arahan. Yang kedua, perlu baca seluruh petikan. Dan yang ketiga ialah para pelajar perlu membaca ayat yang datang sebelum dan selepas tempat kosong. Dan yang keempat ialah pay special attention
to pronouns and subject-verb agreement when choosing a paragraph for the missing section. Boleh? Okay. Let's have a look at the example. Contoh, okay, kita tengok yang pertama ni. Kita tengok yang pertama, apa yang perlu lakukan ialah yang pertama tadi kita kena baca ayat yang datang sebelum tempat kosong, which is on the way to draw water, a girl accidentally broke her water pot. Dan dia bagi nombor 1, which is kosong. Suddenly a rope dropped from a cloud. Apa ayat yang akan kita isikan pada nombor yang pertama? Ini pilihan jawapannya. Okey, kita tengok dulu. Kita baca semula. Kita read again ayat yang datang sebelum tempat kosong. Dia kata, on the way to draw water, a girl, remember a girl, kalau a girl maksudnya perempuan. So kita kena tengok ada tak dekat sini, dekat pilihan jawapan yang menunjukkan pronouns tu dia gunakan lelaki. Kalau ada pronouns lelaki, kita kena pangkah dia terus. Kita kena cross out ayat tersebut. Contoh, ada tak dalam A sampai H, A sehingga H yang ada he ataupun sebarang ayat yang menunjukkan ayat itu adalah lelaki. Okay, A ada girl, B pun ada girl juga, C ada she dekat sini, which is she maksudnya ialah perempuan, dan D juga ada she, E ada her juga untuk perempuan, F ada she, G ada she, so H ada she. So maksudnya pilihan jawapan ini berkemungkinan boleh kita letak dekat nombor 1. Apa yang perlu lakukan yang kedua ialah kita kena tengok ayat yang datang selepas tempat kosong. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, on the way to draw water tu maksudnya nak pergi ambil air, mungkin dekat perigi. A girl accidentally, tersengaja memecahkan baldi airnya, broke her water pot. Okey, dan dia bagi blank space. Suddenly, a rope dropped from a cloud. Tiba-tiba ada tali yang turun daripada awan. Cloud bukan langit ya, cloud adalah awan. So apa jawapan yang berkemungkinan untuk nombor 1? Sama ada A, B, C, D, E, F, G dan H. Okey, kita tengok komen. Okey, mungkin ada penonton yang ingin mencuba. Apakah jawapan yang perlu diisikan untuk nombor yang pertama? Okay, on the way to draw water, a girl accidentally broke her water pot. Suddenly, a rope dropped from a cloud. Dia kata dia nak pergi ke perigi, nak pergi ambil air. Lepas tu tiba-tiba dia tak tersengaja menjatuhkan ataupun memecahkan dia punya baldi air. Lepas tu dia kata tiba-tiba je ada tali turun daripada awan. Kita nak letak apa ya dekat yang pertama ni? Adakah jawapannya the girl continue walking and came to a new village? Okay, kita tengok dulu. Dia kata nak pergi ambil air, lepas tu baldi pecah. Kalau kita letak A ni maksudnya perempuan tadi dia teruskan berjalan dan datang ke kampung yang baru. Tiba-tiba ada tali turun daripada awan. Kena tak? Macam tak kena je. Okay, kita tengok lagi. B. The girl returned home. Lepas dia dah pecahkan air, tujuan dia nak pergi ke perigi nak ambil air. Lepas tu dia terpecahkan baldi. Lepas tu kalau kita letak B, the girl returned home. Tiba-tiba je balik. Macam tak kena je. Okey, apa jawapan daripada para penonton untuk jawapan untuk soalan yang pertama? Okey, kita kena baca, ingat, baca ayat yang sebelum, seterusnya baca ayat yang selepas tempat kosong. Okey, apakah jawapan yang berkemungkinan untuk kita letakkan dekat soalan yang pertama? Okay, kita ada 4 orang yang sedang menonton dekat sini. Ada 8 yang sedang menonton. Okay.
Siapa nak cuba untuk jawab? Yang soalan yang pertama. On the way to draw water, a girl accidentally broke her water pot. Suddenly, a rope dropped from a cloud. Apa jawapannya? She screamed loudly. Okay, kita tengok dulu. She screamed loudly. On the way to draw a water, a girl accidentally broke her water pot. Lepas tu, she screamed loudly. Kalau kita terpecah, contoh kita nak pergi ke destinasi kita, tapi tak berkesampaian, tak sampai pun dekat destinasi tu, adakah kita scream? She screamed loudly. Suddenly, a rope dropped from a cloud. Kita jerit sekuat-kuat hati. Mungkin make sense. Okey, lagi. Okey, jom kita tengok jawapannya ialah jawapannya ialah she began to cry. Dia nak menangis. Kenapa nak menangis? Ialah sebab dia nak pergi ambil air. Lepas tu tapi tak dapat pun nak pergi ambil air sebabnya dia tak tersengaja pecahkan dia punya baldi air. So she began to cry. Suddenly a rope dropped from a cloud. Okay, tiba-tiba masa dia tengah nak menangis, baru nak start nangis ni, ada tali yang turun daripada awan. Okay, tengok pula yang seterusnya. The girl climbed up the rope. Okay, perempuan tadi dia panjat naik guna tali tersebut. Dan ada blank space. In the village, dia dah naik. In the village, she saw an old woman who asked what she wanted. The girl told her story and the old woman told her to continue walking. She said if an ant crawled up into her ear, she must leave it alone. Okay. Perempuan tua tadi cakap, kalau ada semut crawl tu bukan merangkak ke semut, berjalan masuk dalam telinga dia. Bila semut tadi berjalan masuk ke dalam telinga dia, she must leave it alone. Dia perlu tinggalkan it tadi adalah semut tadi. Okay, kita tengok dulu komen. Sebelum kita tengok komen, kita tengok dulu pilihan jawapan. Tadi kita dah ada F. F tadi dah diambil, dah dipenuhkan untuk nombor 1. She began to cry. Okay, lepas dia nampak lepas dia nampak ada tali, dia pun panjat tali tu. Lepas tu ada tempat kosong. In the village, she saw an old woman who asked what she wanted. The girl told her story and the old woman told her to continue walking. She said if an ant crawled up into her ear, she must leave it alone. Okay, apa jawapan dia untuk nombor 2? Okay, who want to try this one? Okay, untuk soalan yang kedua. Ingat, ayat sebelum dia ialah perempuan tadi dia dah panjat naik ke atas tali tersebut. Dia panjat ke atas menggunakan tali tersebut, tali yang turun daripada awan. Lepas tu ada tempat kosong. Ayat selepas tempat kosong tadi ialah in the village, she saw an old woman who asked what she wanted. The girl told her story and the old woman told her to continue walking. She said if an ant crawled up into her ear, she must leave it alone. Okay, agak-agaknya apa jawapan untuk nombor 2? F tadi kita dah ambil, she began to cry. Okay, boleh penonton bagikan jawapan untuk nombor 2 jika ada yang ingin mencuba.
Okay, sedang menonton di Facebook, di YouTube yang baru sahaja masuk ke siaran langsung saya, selamat datang. Hari ini saya telah kupaskan tentang strategi dan teknik untuk menjawab soalan matching gap text, which is yang ada di kertas 1 pemahaman bahasa Inggeris. Okey, tips tadi, tips yang telah saya kongsikan sebentar tadi di awal-awal siaran langsung saya ialah ada 4 tips yang perlu dititik beratkan dalam menjawab soalan bahagian ini, yang mana yang pertama ialah para pelajar perlu membaca arahan yang diberikan. Mana-mana soalan yang kita nak buat, ya, kita perlu ingatkan, ibu bapa perlu ingatkan para pelajar untuk membaca arahan yang telah diberikan. Dan yang kedua ialah lepas dah read the instruction, yang kedua apa yang para pelajar perlu lakukan ialah read the entire passage, baca keseluruhan petikan. Dan yang ketiga, tips yang ketiga ialah perlu membaca ayat sebelum dan juga selepas tempat kosong yang telah diberikan. Itu tips yang ketiga. Tips yang ketiga, apa yang ibu bapa perlu ingatkan para pelajar ataupun anak-anak di rumah ialah membaca ayat yang datang sebelum tempat kosong dan juga ayat yang datang selepas tempat kosong untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Itu tips yang ketiga. Dan tips yang keempat ialah para pelajar perlu perhatikan clue-clue yang diberikan seperti subject verb agreement, pronouns yang diberikan untuk tidak tersalah memilih jawapan. Boleh? Okey, apa tujuan matching gap? Okey, matching gap bertujuan untuk evaluate our students' ability to connect idea. Untuk orang kata macam nak test, nak uji kemahiran anak-anak kita dalam berfikir untuk menyambungkan sesuatu ayat dan juga idea. Boleh? Okey. Kita balik kepada soalan yang ini. Okey, soalan yang ini ialah, the girl climbed up the roof in the village. She saw an old woman who asked what she wanted. The girl told her story and the old woman told her to continue walking. She said if an ant crawled up into her ear, she must leave it alone. Okey, jom kita tengok jawapannya ialah C. At the top, she found a ruined village in the sky. Boleh? Okay, at the top, she found a ruined village in the sky. Bila dia naik, dipanjat ke atas, apa yang dia jumpa yang pertama ialah, dia jumpa satu kampung di atas langit. Orang panggil kayangan. Okay. Dia jumpa satu kampung dekat kayangan, dekat negeri kayangan. Okey, kita tengok ada yang tanya kenapa bukan D? Kenapa bukan D? Okey, kita baca D. Soalan D, jawapan D ditulis kat sini ialah she came to a beautiful garden in the heaven. Okey. Dia datang ke salah satu taman yang cantik di dalam syurga. Okay, kenapa bukan C? Okey, kenapa bukan C? Kenapa bukan D jawapannya? Kenapa C jawapannya ialah, kita tengok perbandingan antara C dan D. Walaupun kita nampak dua-dua pergi ke kayangan, jawapannya mengarah kepada kayangan, tapi yang perlu kita pastikan, ialah dekat C dia ada perkataan at the top. Boleh? Bila kita naik ke atas, apa yang kita jumpa yang first kali ialah dekat bahagian atas, at the top, she found a ruined village in the sky. Boleh? Dan itulah sebabnya kenapa bukan D. Okey. Maksudnya kalau nak skor kena kuasai grammar. Ya, betul. Okey, dan ada komen daripada Coach Nis Daud. Maksudnya kalau nak skor kena kuasai grammar. Ya, betul. Kerana dianya berkaitan dengan pronoun sebentar tadi yang telah saya kongsikan, dengan subject verb agreement. Okey, dalam kita nak kuasai bahasa Inggeris ataupun nak skor dengan mudah bahasa Inggeris, kita perlu kuasai grammar, iaitu tata bahasa dia.
Itu adalah sifir, itu adalah kunci, untuk kita kuasai bahasa Inggeris. Okey, terima kasih Coach Nis. Okey, so hari ni Teacher Rafiza dah kongsikan serba sedikit tentang matching gap text, which is soalan yang ada dalam kertas 1 pemahaman bahasa Inggeris untuk para pelajar di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, hari ni kita dah tengok tips dia, kita dah tengok apa tujuan matching gap text. Okey, ada yang tanya berapa markah? Okey, markah yang diberikan untuk gap text ini ialah 6 sahaja. Okey, satu soalan membawa 1 markah. Boleh? Okey. So sebenarnya dekat bahagian ini adalah bahagian yang sebenarnya senang untuk di-score. Dia bukan killer bahagian. Okey, para pelajar perlu mindsetkan soalan ini ialah soalan yang senang. Bahagian ini adalah bahagian yang sangat senang. Kenapa? Apa yang kita perlu lakukan ialah baca sahaja. Baca, lepas tu kita baca balik ayat yang datang sebelum dan ayat yang datang selepas. Dia lebih kurang kita main puzzle sahaja. Boleh? Okey. Okey, kita ada baki lagi lebih kurang berapa? Lebih kurang 1 minit lagi. Okey, kita tengok lagi soalan seterusnya. Contoh soalan yang seterusnya. Okey, yang ni kita dah tengok kat sini. Yang ketiga. As the girl walked, an ant did crawl into her ear. Okey, kita ingat tadi yang orang tua tadi cakap dekat perempuan tadi, kalau ada seekor semut, kalau ada seekor semut yang merangkak masuk ke dalam telinga kita, she must leave her alone. She must leave it alone. Dia mesti tinggalkan ataupun macam buat tak ada apa je. Okey, macam tak perlu endahkan semut itu. As the girl walked, an ant did crawl into her ear. Okay, dia bagi blank space. She heard the ant whisper. Whisper tu maksud dia membisikkannya. To her, whisper to her to sit down. Okay, semut tadi bisik apa? Dia kata, duduk. Okay, as the girl sat on at the gate, some African elders came out. Dia kata bila sahaja perempuan tu duduk, ada beberapa orang dewasa Afrika datang kepada dia. They asked what she was doing in the village. Okay, so pilihan jawapannya apa ya? Dia kata as the girl walked, an ant did crawl into her ear. Kalau semut masuk dalam telinga kita, mestilah kita jerit kan? Adakah H jawapannya? She screamed loudly. Adakah jawapan yang soalan yang ketiga ialah she screamed loudly? Ingat ayat sebelumnya dia kata as the girl walked, an ant did crawl into her ear. She heard the ant whisper to her to sit down. Okey, kalau kita jerit bila semut tadi masuk, boleh tak kita nak dengar semut tadi cakap dekat kita ataupun bisikkan dekat perempuan tadi suruh duduk? Kalau kita takut dekat sesuatu ataupun tiba-tiba je semut masuk dalam telinga kita, lepas tu kita jerit, kita dah tak dengar apa dah. Okey, so adakah jawapannya H? She screamed loudly. Okey, yang ini Teacher Rafiza akan tinggalkan dekat sini untuk penonton jawab soalan ini. Okey, perlu ingat kita dah habiskan untuk F dengan C. Okey, so basically itulah dia punya jenis-jenis soalan yang ada dekat bahagian matching gap text. Perlu ingat, para pelajar perlu ingat markah ini ialah 6 markah, which is satu soalan membawa 1 markah. Dan dia ada 8 pilihan jawapan. Walaupun ada 8 pilihan jawapan, you have to bear in mind soalan ini sangat senang. Kenapa senang?
Okay, kita kena tengok tips dia tadi. Kita kena baca balik baca ayat yang datang sebelum dan juga selepas tempat kosong. Boleh? Okay. Sorry, sekejap. Okay, basically itulah perkongsian untuk soalan bahagian matching gap text. Perlu ingat soalan ini sangat senang ya. Ibu bapa yang sedang menonton bolehlah kongsikan kepada anak-anak di rumah tentang tips-tips yang telah saya kongsikan sebentar sahaja tadi. Okay. Kita akan sambung lagi live kita pada petang ini, iaitu pada jam 5 petang, yang mana ianya ialah Anak Bijak Fikir Challenge, yang mana kita akan kumpul point untuk diberikan hadiah-hadiah yang menarik kepada para pemenang. Boleh? So stay tune dengan kami semua, dengan Lahazun Education, untuk nantikan live dan juga perkongsian kami yang menarik tentang Anak Bijak Fikir Challenge, dan juga live perkongsian pada setiap pagi jam 10.30 pagi sehingga 11.15 pagi. Bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dengu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistic. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Lahazun we trust to help me level up. Cheer up, Lahazun we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazun. Lahazun terbaik.